akan mutekan dulu mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Walau macam mana pun kalau perlu bertanya, boleh ya, boleh utarakan soalan tu. InsyaAllah kita akan cuba jawab ya dalam masa yang singkat ni. Yang biasa bertanya Haji Mazlan, hari ni pagi ni dia belum masuk lagi ya. Okey, so kita teruskan kepada perkongsian kita ya. Perkongsian kita on the screen. Kita masih lagi berkongsikan ayat (1450). Kita sudah selesai waliya'lamu annama. Okey, cuma annama ni kita pernah berkongsi dengan tuan-tuan dulu. Macam mana nak memperkenalkan annama. Annama ni dia panggil apa? Kafah wa makfufah ya. Kafah wa makfufah. Biasanya kalau kita tidak biasa tu memang pada permulaan tu kita rasa macam kekok sikit lah ya. Kekok sikit lah. Tapi kalau dah biasa, insyaAllah ya, kita boleh mengenal ya, sama ada innama ataupun annama. Jadi kedua-dua ni dia dipanggilkan kafah wa makfufah. Apa maksud kafah wa makfufah? Ya. Sama Ya. innama dengan annama. Kalau annama, kenapa sebelum ni kita ada jumpa innama tak? Nanti saya tengok kalau kita ada jumpa. Ini juga annama. Yang kita dah buat sebelum ni lah. Ini cuma ingatan je. Sepatutnya tuan-tuan dah boleh mengingat dia ya. Kalau kita ada innama sebelum ni ke tidak. Ni dia ya. Innama ya ataupun annama ya. So yang ni kita panggilkan dia kafah wa makfufah. Jadi kita tengok macam nak confirm ke tu, tuan-tuan boleh gunakan Lexilogos ni ya, tekan di sini untuk pergi ke ayat dia. Lepas tu bila dah sampai ke ayat tu, dia akan memaparkan mana-mana kalimah dalam ayat tu, pergi kepada word by word ni ya. Begitu caranya nak menggunakan korpus ni ya. Pergi ke word by word ni, tekan di word by word. Okey, ada masih ramai lagi ya kawan-kawan kita yang tengah masuk ni. Okey, pergi ke word by word. Mana pergi ke annama tadi. Ni dia ya. Annama. So tuan-tuan akan tengok di sini, tu dia ya. Kafah wa makfufah ya. Dia adalah gabungan apa? Accusative particle tu kalau saya tukar ke bahasa Melayu. Okey, cuma jangan gunakan zarah lah ya. Zarah ni adalah Google punya translation. Jangan gunakan zarah, gunakan huruf. Ya, huruf accusative. Huruf accusative ialah harfun lah. Harfun accusative ni apa? Harfun nasab. Ya, harfun nasab. Ya, iaitu kedua-dua sama ada inna ataupun anna, kedua-dua ni dipanggilkan harfun nasab ya. Kemudian ma ni dia ada tulis ini PREV, itu maknanya preventive ya. Preventive particle ya. Dia tu adalah zarah ni tukarkan kepada harfun, maknanya harfun pencegahan ya, harfun pencegahan. So apa maksud dia? Dia mencegah harfun accusative ni dari berfungsi ya, dari berfungsi ya.
Kalau tuan-tuan masih ingat lagi apa dia fungsi anna ataupun inna, ialah dia ada isim yang mansub dan khabar yang marfu. Itu isim inna dengan anna. Ya. Di mana kita nak dapat maklumat tu, tuan-tuan boleh pergi sini ya. Kalau korpus ni banyak boleh bantu ya. Boleh bantu sini, tengok di belah kiri ni ya, bahagian tata bahasa Al-Quran ni, bahasa Inggeris dia dipanggil Quranic grammar. Ya, Quranic grammar tu banyak maklumat-maklumat yang kita boleh cari berkenaan dengan isim inna dan juga anna ya. Kalau saya tekan di sini, tuan-tuan akan lihat di mana inna dalam partikel ya, iaitu zarah lah. Sepatutnya dia partikel bukan zarah, tapi ini dia pakai Google ya, Google Translation. Okey ya. So tengok sini ada inna ya. So partikel inna, kita ambil bahagian ni. So dia akan kongsikan kita tentang maklumat tentang inna ya, dipanggilkan tata bahasa Al-Quran iaitu Quranic grammar partikel inna ya. Inna ni wa ikhwatuha lah ya, wa ikhwatuha. Inna dengan saudara-saudaranya, itu dimaksudnya. Apa dimaksud saudara-saudara inna tu? Dia banyak lagi ya. Yang ni, yang inna, lepas tu ini saudara-saudara dia. Membesarkan sikit. Ya. Itu perbincangan tentang inna, kalimah inna ya. Cuma dia tidak bariskan sini sebab ini dalam bahasa Arab dia tidak bariskan ya. Dia yang dibariskan tu biasanya kalimah Al-Quran. So penjelasan ni dia kata apa? Zarah inna ya, atau partikel inna, harfun inna, yang terbaiknya ialah harfun inna ya. Dikenali sebagai harfun akuzatif. Ini pun ada tulis harfun nasab. Ya, harfun nasbun. Harfun nasab. Kerana kesannya pada kes berakhir subjeknya, kes berakhir subjeknya ya. So maknanya dia ada kesan kepada subjeknya. Apa maksudnya ialah isim dia ya, isim dia. Okey, so seperti kata kerja kana, ya, seperti kata kerja kana, partikel akuzatif akan mengambil subjek dan predikat. Subjek ni ialah isim dan predikat ni khabar. Bermakna dia nak mengatakan harfun inna akan mengambil isim dan khabar. Ya, seperti juga kana ya. Kana tuan-tuan telah juga belajar, iaitu kana pun dia ada subjek dan predikat ya. So kana apa kana? Kana dia akan membuatkan subjek dia marfu ya, predikat yang mansub, itu kana ya. Tetapi inna dia akan mengambil subjek. Okey, sini ditulis mana dia? Dianggap seperti kerja musyawir. Okey, mana dia? Okey ya, mungkin di bawah agaknya penerangan dia. Ni dia ya. Partikel akuzatif menerima subjek predikat melalui kebergantungan dipanggil isim inna. Ya, isim inna dan khabar inna. Jadi bila ada je kalimah inna, mesti ada isim inna dan khabar inna. Jadi inna apa dia akan memberi kesan
kepada isim inna dalam bentuk mansub. Ya. Inna akan membuatkan subjek dia iaitu isimnya mengambil i'rab yang mansub. Dan predikatnya khabar dia, ya, sini pun ada tulis khabar inna dalam nominatif iaitu marfu'. Itu dia ya, marfu'. So isim inna akan dalam bentuk akuzatif iaitu mansub dan khabar inna akan menjadi marfu'. Ya, itulah fungsi inna. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah saudara-saudara dia yang kepada inna pun akan berfungsi yang sama. Ya, bermakna kalau ada kalimah anna, dia juga berfungsi sebagai inna. Kalau ada la'alla, dia pun berfungsi sebagai inna. Kalau ada lakinna, dia pun berfungsi sebagai inna. Ya, ka'anna, laita, semuanya mengambil peranan untuk memansubkan subjek dia dan akan memarfu'kan khabar dia. Ya, khabar dia. Jadi kalau ada kalimah anna, sini akan dipanggil apa? Isim anna dan khabar anna. Okey. Kalau kalimah la'alla, so isimnya dipanggil isim la'alla dan khabar la'alla. So isim la'alla akan menjadi mansub dan khabar la'alla akan menjadi marfu'. Okey, begitu juga lakinna, ya, tetapi. So lakinna dia ada isim dia, ya. Jadi isim lakinna pun mansub. Dan khabar dia dipanggil khabar lakinna pun marfu'. So bermakna kumpulan-kumpulan ini inna wa ikhwatuha, inna wa ikhwatuha. Tuan, masalah. Kalau dia ada pelanggaran dalam keadaan ni, apa akan akibat dia? Ada pelanggaran yang kita tak betul menentukan satu ni. Apa dia punya risk? Nahu dia salah lah. Salah ya? Grammar salah lah. Grammar salah. Sekarang ni kita belajar grammar kan. Dari segi bahasa, jadi apa ni, pertuturan bahasa tu tak betul lah. So yang betulnya kita akan mengikut peraturan inilah. Kalau berlaku pelanggaran lah. Ya. Maknanya kita kurang arif lah orang kata, ya. Kurang arif tentang bahasa. Kita tak tepat dan tak kemas lah. Kita baca tapi kita tak faham. Oh ya. Kita baca Al-Quran, bukan tak baca kan? Kita baca tapi kita tak faham apa yang kita baca. Jadi tak kemaslah package pembacaan kita tu. Kita hanya menyebut bunyi dia kan, boleh, tetapi kita tak tahu apa yang kita sebut tu. Dia belajar lah. Dia tuntut satu tuntutan untuk belajar. Memang ilmu Al-Quran ni kita dituntut belajar. Okey, so sekarang ni nak tanya Pak. Ya. Anna tu dia itu terjemahan ni. Semula inna tu Anna tu terjemahan dia itu ya. Bukan, sesungguhnya juga. Oh, sesungguhnya sebab tengok kat atas tu itu. Inna sesungguhnya kan. Anna. Okey, anna sepatutnya sesungguhnya. Tetapi dia banyak digunakan, kadang-kadang digunakan sebagai anna, sebab itu pun ada juga. Bolehlah dua-dua. Dua-dua boleh. Tengok konteks ayat dia tu. Kalau anna tak ada ma, dia akan
itu. Annalahum contohnya kan. Annalahum. Dia ada beberapa makna ya. Itu pun kadang bahawasanya pun boleh juga. Bahawa bagi mereka ya, bahawa bagi mereka itu bagi mereka. Samalah tau. Okey. Okey. Dia itu satu fungsi ya, dan satu fungsi dia sama dengan inna iaitu sesungguhnya juga. Dia bergantung pada konteks ayat tu ya. Okey, sekarang ni kita nak menceritakan inna dengan anna semua ni ialah dia ada isim dia yang mansub dan khabar dia yang marfu'. Okey. Tetapi apa yang berlaku ialah bila ada ma selepasnya ya. Selepas ada innama, annama ya. Yang lain ni jarang kita jumpa ma lah ya. Dua ni je yang berjumpa innama dengan annama. Jadi ma tu dipanggilkan preventive particle ya. Preventive particle ni maknanya huruf yang menghalang inna dengan anna ni berfungsi. Berfungsi apa? Berfungsi yang ni lah. Sepatutnya inna ataupun anna berfungsi untuk memansubkan isim dia dan memarfu'kan khabar dia. So bila ada ma, dia halang inna dengan anna tu daripada berfungsi. Dia mana dia tidak mengambil fungsi ini. Itu dipanggilkan kafah wa maqfufah. Ya. Okey, kalau tuan-tuan tengok di bawah ni sebenarnya dia ada dia ada perbahasan dia di sini. Itu dia. Yang ma tadi ya. Ma tadi adalah partikel pencegahan. Ya. So apa dia buat ialah datang selepas harfun akuzatif iaitu sama ada inna ataupun anna ya. Untuk membentuk sebatian yang dikenali sebagai kafah wa makfufah. Ya, so apa berlaku? Di dalam pembenaan ini, partikel akuzatif iaitu inna ataupun anna itu dihalang daripada mengubah suai sebarang pengakhiran kes dalam ayat. Apakah pengakhiran itu? Ialah isimnya ataupun khabarnya. Ya, sepatutnya inna memansubkan isimnya dan memarfu'kan khabar kan ya, tapi sekarang ni dia terhalang. Ya, dia terhalang disebabkan oleh inna ni ya. Innama maka isimnya tidak mengambil mansub. Ya, tidak mengambil mansub. So dia akan biasa saja ya. So dia tidak akan mengambil mansub, dia akan tetap pada default dia. Kalau dia default dia marfu', dia tetap marfu', dia tidak akan menjadi mansub. Itu yang dimasukkan kafah wa makfufah ya. Kalau kita jumpa kalimah-kalimah tu di dalam Al-Quran ya. Kalau tak ingat terminologi itu, kita cuma ingatkan konsep dia, iaitu bermakna kalimah anna ni tidak akan memansubkan isimnya. Ya, so sebagai contoh kita lihat di sini tadi ayat 40, okey. Sebagai contoh an-nama ya, sepatutnya huwa ni ialah isim dia. Ya, isim kepada anna. Tapi ada kalimah ma yang menghalang. Ya, jadi huwa ni tidak mengambil i'rab yang mansub. So bermakna huwa ni mengambil i'rab yang marfu'. Dia balik kepada original dia iaitu default yang mansub. Ya. So bila huwa marfu'. Ya, so bila huwa marfu', jadi
Ilahun ialah dia punya khabar kepada huwa tu. Ya, khabar kepada huwa, jadi dia juga marfu'. Ya, dia marfu'. Disebabkan oleh ma ni yang menghalang anna tu berfungsi, ya. Jadi huwa tidak mansub, ilahun tetap marfu', ya. Dua-dua tu marfu', yang ni marfu', yang ni pun marfu'. So disebabkan oleh sebab oleh ma ni, ya. Ma tu bukannya isim mausul, ya. Ma ni dalam Al-Quran dia banyak fungsi dia. Dia boleh jadi isim mausul, dia boleh jadi isim istifham, dia boleh jadi harfun nafiah, dia boleh jadi apa lagi, ya, harfun tafsir, ya, banyak fungsi dia. Dan dalam konteks ini dia berfungsi sebagai harfun hasrun, ya. Harfun hasrun ni ialah preventif, ya. Dia menghalang, ya, menghalang anna ni daripada berfungsi. Itulah. Ustaz, huwa tu bukan dia mabni, memang tak boleh tukar. Dia tak boleh tukar, dia betul. Dia mabni, ya, dia tak boleh tukar. Dia tak ada hu ke hui ke, tak ada, ya. Betul lah tu. Dia apa tu, isim dhamir kan, ya. Semua isim dhamir tak boleh tukar tulisan dia. Tapi i'rab dia boleh bertukar, ya. I'rab boleh. I'rab dia boleh bertukar. Cuma tulisan saja, apa? So kita kata mabni di dalam penulisan lah. Okey, lepas tu ilahun ni ialah khabar kepada huwa. Kemudian wahidun ialah isim sifat kepada ilahun, ya. So ilahun tu bagaimana cerita dia ataupun sifat dia ialah singular. Wahid maknanya esa, satu. Itulah waliya'lamu annama. So annama ni bila kafah wa makfufah dia memberi erti apa? Ya. Dalam konteks ini dia memberi berarti dia bukan lagi sesungguhnya, bukan lagi itu, ya. Tapi dia memberi erti hanyalah, hanyalah, dia mana dia restrictkan, ya. Dan supaya mereka semua mengetahui, ya, yang hanyalah, ya, hanyalah dia itu ilahun wahid. Ya, dia itu hanyalah, ya. Kita boleh kalau nak terjemahkan selepas huwa pun boleh, ya, sebab kadang Arab ni dia penyusunan dia tu dia terbalik, ya. Jadi supaya waw dan supaya lam ni lam ta'lil, ya, dengan waw aliziyadah ni maknanya mereka, ya. Ya'lamu adalah fi'il mudhari' yang mansub jamak, jadi supaya mereka mengetahui, ya, hanyalah, iaitu hanyalah dia Tuhan yang esa. Itu, ya, itu maksud maknanya tak ada apa, tak ada kes lain. Yang kes yang betulnya ialah Tuhan itu adalah Tuhan yang esa. Itu maksudnya. Tak ada Tuhan yang berupa api, tidak ada Tuhan berupa matahari, tidak ada Tuhan berupa pokok, tidak ada Tuhan yang ada tangan dan kaki, tidak ada Tuhan yang bentuk batu yang diukir, tidak. Itu maksud dia an-nama tu, ya. Dia akan mengkhususkan, menolak segala kemungkinan, ya, adanya Tuhan, melainkan ilahun wahid, ya, melainkan Tuhan itu satu saja, iaitu Tuhan yang esa itu satu, ya. So bermakna dalam konteks kehidupan kita,
So kita kena fahami yang semua agama-agama lain tu yang mengatakan mereka ada Tuhan tu, itu adalah ciptaan manusia. Ciptaan manusia saja. Allah terang-terang dalam Quran tu, ya, dan Nabi kita pun terang-terang mengatakan yang tidak ada, ya, tidak ada Tuhan lain. So kalau adalah yang lain tu mengatakan Tuhan tu, itu sebenarnya ciptaan mereka sahaja, ya, sebab dia menolak Tuhan yang esa tu, dan dia reka cipta dia yang lain daripada Tuhan yang esa, ya. Dan dalam rekaan tu kadang-kadang kita akan jumpa bermacam-macam bentuk rekaan lah, ya. Ada yang mengatakan Tuhan tu dalam bentuk anak kepada Tuhan, ya. Ada yang mengatakan Tuhan tu sebenarnya ialah wakil pada Tuhan yang sebenar. Jadi dia sembah wakil ni, orang perantaraan, ya, supaya mesejnya sampai kepada Tuhan yang sebenarnya. Macam-macam lah, macam-macam cerita, ya, sebab rekaan. Jadi itulah yang berlaku kepada agama-agama yang lain, ya, daripada Islam. Kalau ada juga agama mengatakan dia bukan Tuhan, tetapi dia menjadi ikutan, ya, menjadi pujaan ramai, sehingga ramai yang mengatakan dia tu adalah Tuhan, ya. So banyak kekeliruan, macam-macam, ya, macam-macam cerita, sebab mereka itu semua itu adalah apa Allah kata yam tarun, ya. Yam tarun maknanya ciptaan, mereka mencipta cerita-cerita itu. Yang betulnya ialah pagi ni basah tu. Okey. Sekarang 7.43, ya. Saya cuma sebenarnya nak berkongsikan macam mana pembangunan kalimah waliyah zakaro, ya. Waliyah zakaro ni kalau tuan-tuan tengok daripada sini, asalnya ialah pertama waw lah, ya. Waw ni waw apa agaknya, ya. Okey. Li ni lam ta'lil, ya. So bermakna ini kes ma'tuf lah, ya. Ma'tuf tambahan kepada mana? Kepada yang pertama ni ada liya'lamu ni. Ni liya'lamu maknanya supaya mereka mengetahui. Jadi Allah nak kata tambah lagi, ya, waliyadzakkara, ya, dan ni maknanya dan atifah ni, ya, sebab dia ma'tuf kepada liya'lamu ni. Dan lam ni lam ta'lil juga supaya di sini dia mengambil dalam bentuk muzakkar, ya. Ra baris atas tidak ada waw alif ziyadah. So bermakna dia mengambil bentuk mufradah, ya. Mufradah kenapa? Subjek dia ialah ulul albab ni, ya. Subjek dia, fa'il dia ialah ulul albab tu. Maknanya ya ni merujukkan kepada ulul albab. Ulul albab tu apa dia? Ialah satu kumpulan manusia, ya. Banyak-banyak ulul albab tu dikumpulkan menjadi satu kumpulan. So dia menjadi fa'il kepada kalimah yang inilah. Yang ni adalah kalimah fi'il mudhari' maklum wazan satu, ya. Wazan satu pula maklum, tetapi wazan kelima, ya. Wazan kelima. Macam mana kita nak mengenal dia wazan kelima? Pertamanya ialah ada kaf yang bertasydid, ya. Kalau saya tunjukkan template dia, yang ini wazan kelima yang ini, ya. Fi'il mudhari'
Ini tarik ke bawah. Okey, fi'il mudhari' yang ini dan maklum wazan kelima baris ni ya. So apa dia punya acuan kata terbitan dia ialah yatafa'alu. Ni dia lah. Ya, jadi yazzakara tu adalah dibangun acuan yatafa'alu ni. Ya. Dia apa yang berlaku di sini ialah ada ya ni penambahan untuk apa? Untuk mudhari' lah ya. Nah, itu tidak menjadi masalah lah ya, ya tu. Tetapi dia ada tambahan ta. Ya, dia ada juga tambahan ta ni. Selepas ya tu dia ada penambahan ta dan ain tu ditasydidkan. Itulah karakter ciri-ciri fi'il mudhari' maklum wazan kelima. Kenapa? Sebab semua wazan kelima ni kita akan tengok ada penambahan ta. Ya, tengok madhi dia pun ada ta dan ain dia bertasydid. Ya, dalam bentuk fi'il madhi maklum. Kalau dalam bentuk fi'il madhi majhul, ta ada juga penambahan tapi ta tu dibaris hadapankan ya. Ta tu dibaris hadapankan dan ain dia sekarang mengambil baris ya, baris bawah. Jadi tufu'ila ya, nak membezakan dengan maklum dia ain baris atas, jadi majhul dia ain baris bawah ya, dan ta berbaris hadapan, jadi tufu'ila. So bila fi'il mudhari' maklum ya, penambahan ta tu memang ada, ya ni dia punya fa'ilnya ya, ain berbaris di atas ya, ain berbaris, jadilah yatafa'alu. Okey. Majhul dia macam mana? Majhulnya ialah ya ni kalau maklum ya baris atas, so kalau majhul ya tu di baris hadapankan ya, baris hadapankan. Dan ain sepatutnya baris atas, tetapi disebab maklum pun dia dah baris atas, jadi dia tidak menjadi masalah ya. Dia juga mengambil baris atas. Jadilah yutafa'alu, iaitu fi'il mudhari' majhul wazan kelima ya, wazan kelima. So yang kita nak beri perhatian sekarang ni ialah ada penambahan ta ni ya. Ta ni dalam pembentukan kalimah, mana ta ayat ni ya, padamkan dulu, clearkan dulu ya. Okey, yatafa'alu ni, so kita nak beri perhatian kepada huruf ta tu ya, ta yang ada di sini. So tuan-tuan lihat di dalam kalimah tu, ta tu tidak ada lagi. Sepatutnya yatazakkaru ya, sepatutnya yatazakkaru ya. So kalau kita tengok kalimah tu tadi, ya, sepatutnya waliyatazakkaru ya, waliyatazakkaru ya. Iaitu apa dia? Zal tidak bertasydid tetapi ada ta. Itu asal dia. Ya, asal dia pembentukan waliyatazakkaru. Tapi bila ada li dia tukar ra lah ya. Mudhari' dia daripada yatafa'alu tadi sepatutnya yatazakkaru. Itu dia ya, kalimah dia. Yatazakkaru. Ya. So apa yang berlaku ialah ta tadi akan berubah kepada huruf zal. Ya, ta yang ada tambahan tadi berubah kepada huruf zal, so menjadi zal yang bertasydid. Mana ada dua zal. Ya, ta tu berubah kepada
apabila ta bertemu dengan zal, itu tata cara ya bahasa Arab. Ya, orang Arab. Adakah mustatir juga? Mustatir? Tak mustatir. Tak mustatir. Apa yang mustatir ni? Ya, ta tu tak ada? Ta tu bertukar pada zal. Bukan mustatir. Bukan. Dia apa, zal ni asalnya satu je kan tadi kan ya. So ta tadi dia akan bertukar pada zal, jadi dia menjadi zal. Zal ada dua zal. Kenapa bergelak dua fa'il? Ya, dia. Tak ada apa kena fa'il pula. Ta bukan fa'il ya. Tak ada acuan dia. Ta tu acuan. Ni kan saya kata tadi. Mana dia acuan dia tadi? Oh, ya. Acuan dia. Dalam acuan kan dia ada tambah ta. Ni kan ada tambah ta, nampak? Pada ta dihazafkan lah. Ta bukan dihazaf, dia bertukar pada zal. Oh, dia bertukar. Tashdid. Bila bertukar bermakna ada dua zal. Jadi zal tu ditasydidkan menunjukkan ada dua zal lah tau. Oh, ya. Asalnya zal ialah fa ni satu je ya. Satu je. Ain yang tasydid ni ialah kaf dia. Ya, lam ni ialah ra dia. Yatafa'alu ialah yatazakkaru. Ya. So kalau ta dengan fa dia tak bertukar ya. Tapi yang bertukar ialah bila ta bertemu dengan zal, so dia bertukar pada zal, jadilah zal yang dua zal. Ya. Prof, Ya. tanya dulu. Sorry. Mohon tanya, adakah ini terpakai hanya untuk huruf dal atau ada huruf-huruf lain juga? Dia ada huruf zal, huruf zai dengan huruf dal. Kalau kita tengok nanti kalau ada huruf dal, dia pun boleh bertukar macam tu juga. Ta akan bertukar pada dal ya. Kalau dia bertemu dengan tiga huruf ni, zai, zal dengan dal. Jadi bila dalam kalimah Al-Quran, bila kita tengok ya, tiba-tiba hilang ya ta tu, ataupun tiba-tiba ada dua dal, ataupun tiba-tiba ada dua zal, itu sebab itulah. Ya, kalau kita nak ambil contoh selain pada ayat ni, kalau tuan-tuan biasa dengan surah Al-Qamar ya, surah Al-Qamar. So kita clearkan ni dulu. Prof, nanti Prof huraikan sedikit perbezaan maksud dia. Apa dia? Maksud dari segi maksud dia ada berubah tak wazan 5 yang dekat Sabtu. Maksud wazan 5. Pembentukan tu dia ada efek dengan makna je tak? Dia Mestilah. Menggunakan wazan kelima tu dia ada sebab dia. Ya, wazan kelima apa konteks dia? Konteksnya ialah perbuatan yang memberi fokus kepada dia sendiri. kan. Dia sendiri ya. Yang hari tu pun belajar sebab yelah yang hari ni kan dia ada perubahan dari segi 3 huruf tadi, dia ada efek makna dia yang lain ke ataupun dia sama juga cuma bentuk dia je berubah. Dia digunakan untuk wazan dia lah, untuk konteks ayat tu. Ayat tu memerlukan wazan kelima, bermakna dalam ayat tu sesiapa yang fa'il tu dia fokus kepada perbuatan yang memberi kesan kepada diri dia. Okey, saya faham. Ya. Keseluruhan wazan 5 macam tu, tapi untuk kes yang 3 huruf tadi, dal, zal, ra tadi kan dia ada perubahan sedikit kan. Dia akan bukan maknanya tak? Ya, so maknanya kalau dia ra baris atas, kalau dia asal dia ra baris depan ya. So kalau ra baris atas tu konteks dia apa? Konteks tu perbuatan tu akan berlaku sajalah. Supaya akan kan? Akan ya. Sebab tu dia masuk. Sebab tu dia masuk. Tapi dal, zal, ra tadi dia efek dengan makna yang sebab huruf-huruf lain kan dia tak ada perubahan. Cuma dal, zal, ra je tadi kan ada yang dua so, kali. Makna dia dalam konteks kelima tu tak berubah.
tak ubah lah. Tak berubah. Konteks apa tu? Konteks wazan kelima tu tak berubah, cuma dia berubah kepada supaya saja akan. Dalam konteks ayat maksudnya. Yalah, dalam konteks ayat lah, sebab dia digunakan dalam ayat tu kan ni. Nampak? Ya. Waliyazakkaru mana dan supaya ulul albab tu dia lah fa'il dia ya. Jadi ulul albab tu mengambil ya ni, mengambil alih ya tu. Dan ulul albab itu mengambil peringatan, menjadikan peringatan. So kalau kes yang tak ada lam ni, dia kalau tak ada lam, dia kena marfu' ra baris depan, bermakna perbuatan tu sedang berlaku. Bukannya akan ya, bukannya. Kalau kim marfu' tapi hurufnya masih zal kat tengah tu, dia masih lagi berlaku tak dal zal ra tu? Dal zai zal. Ya, masih Berlaku jugalah. sebab dia wazan kelima ada ta tadi, so dia masih berlaku. Konteks ta tu bertukar pada zal tu masih berlaku. Orang Arab tetap menyebut yazakkaru, bukannya yatazakkaru ya. Okey, cuma saya nak cuma bagi perhatian tuan-tuan dan perempuan, kes ni tuan-tuan akan juga dapati dalam, saya kongsikan sekarang ayat Al-Qamar ya. Al-Qamar ialah surah ke 54. Di sini Al-Qamar, di mana ada 4 ayat Allah berulang kali mengingatkan kita tentang walaqad yassarnal qur'ana lizikr fahal min muddakir. Okey. 17 ya. Ni nampak kalimah muddakir. Ya, muddakir ni sebenarnya asalnya ialah zal kaf ra ya. Zal kaf ra. So mana dah hilangnya zal tu? So ini zal tu bertukar kepada dal. Ya, mulanya dia membabitkan ta ya. Ta dalam konteks ni, ini ialah wazan ke-8. Ya, ini wazan ke-8. Kalau kita tekan sini tengok dia ada berita wazan ke-8. Tak ada ya. Okay, kalau kita buat pembentukan kalimah nanti, kita akan membentuknya mengikut acuan wazan ke-8 ya. Wazan ke-8 apa jadi ta tu bertukar kepada dal ya, dan zal apabila bertemu dengan dal juga akan bertukar kepada dal ya, sebab wazan ke-8 pun ada penambahan ta. Tengok wazan ke-8 ya. Okey. Tapi tadi muddakir tu ialah kalimah isim fa'il. So bermakna dia akan mengambil bentuk ini ya, macam acuan kotak. Okey, yang ni mufta'ilun. Ni dia. Muddakir tu dia adalah jenis dia isim fa'il ya, wazan ke-8. So di tengah situ ada huruf ta ni, penambahan ta ni. Ta. Kalimah dia ialah daripada zakara zal kafra, maknanya zal tu di sini, kaf di sini, dan ra dia hujung sekali. Dia ada penambahan ta selepas huruf zal. Ya. So itu juga akan berlaku, perubahan ta tu akan bertukar kepada dal. Kemudian zal tadi yang sukun tu bila bertemu dengan dal, dia juga dimasukkan ke dalam dal tu, menjadikan dal tu bertasydid ya. Betul. Dia berubah baris, berubah makna. Dalam keadaan ni dia tak ubah makna. Makna. Dia cuma cara orang Arab nak bercakap je. Dia tak suka lidah-lidah dia terbelit-belit dengan kalau banyak sangat huruf yang berbeza tu. Dan tuan kata sama'i je. Sama'i ya.
Samai. Dia nak ringkaskan dan nak sebutnya dengan lebih senang lah ya. Kalau tidak nanti banyak sangat ada zal, ada ta dengan dal, macam mana nak membunyi lidah dia akan terpusing-pusing pula ya. Ini Arab Quraisy lah. Bahasa Arab Nabi kan. Memang Arab semua tu macam itulah Quraisy. Okey, sadaqallahul azim. Dah sampai pukul 8 ya, sepatut 7.45, tak apa ya. Kita belajar pelan-pelan untuk belajar mengenal ya kenapa kalimah-kalimah di dalam ayat Al-Quran tu digunakan ya, supaya kita dapat ya mengetahui konteks-konteks ayat tu yang kalimah tu sebenarnya di dalam ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.